Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. InsyaAllah pada majlis kali ini dan yang akan datang, kita akan bahaskan kitab Adab Pendekatan Diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun judul dalam bahasa Arabnya Risalatu Adab Sulukil Murid, karangan ataupun karya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang mana mengenai Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu tidak perlu lagi untuk kita sebutkan. Afwan. Bismillah. Suara ada? Bismillah. Okey ke suara? Berkenaan dengan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, tidak perlu lagi untuk kita ceritakan, yakni sudah masyhur, iaitu Imam Haddad itu sudah masyhur, yang mana tidak perlu untuk kita sebutkan tentang beliau. Dan kita akan masuk terus dalam pendahuluan. La ilaha illallah. Naam, daripada kitab ini pada muka surat 3, pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengurniakan dengan kehendaknya ke dalam hati para ahli suluk kemahuan yang benar-benar membara. Kemahuan itu mendorongnya ke arah merentasi jalan kebahagiaan yang berteraskan iman dan ibadah, serta menghapuskan segala macam adat dan tabiat yang rapuh. Selawat dan salam ke atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin terulung dan penghulu sekalian pemimpin, dan juga ke atas keluarga dan sahabatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan sebaik-baik perbicaraan dalam firman-Nya yang diungkapkan dalam surah Isra ayat 18 dan 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Barang siapa mengejar dunia, nescaya kami mudahkan baginya sekadar yang kami mahu kepada sesiapa yang kami berikan. Kemudian kami campakkan mereka ke dalam api neraka Jahannam yang akan membakar mereka dengan penuh kehinaan dan sengsara. Barang siapa yang ingin akhirat dan berusaha seperti usaha-usaha ahli akhirat sedang ia beriman, maka itulah usaha yang amat mulia dan mendapat ganjaran. Di dalam ayat tersebut terdapat kalimah al-ajilah, yang di dalam ayat ini bermaksud dunia. Seandainya seseorang itu mengejar dunia semata-mata dengan gigih, maka tempat kembali mereka adalah api neraka. Alangkah bijaknya seseorang yang mampu menjauhkan diri dari hal ini. Perkataan akhirah dalam ayat ini bermaksud syurga. Bagi memperolehinya tidak cukup sekadar kemahuan yang membara, tetapi perlulah disertai dengan keimanan dan amal saleh seperti yang diisyaratkan di dalam firman tadi. Artinya berusaha bersungguh-sungguh untuk beroleh akhirat ataupun syurga. Tidak cukup untuk memperolehinya sekadar kemahuan yang membara, namun perlulah disertai dengan keimanan dan amal saleh. Seperti yang diisyaratkan di dalam firman wasa'alaha sa'yaha.
berusaha bersungguh-sungguh untuk beroleh akhirat, iaitu syurga. Perkataan as-sa'yul mashkur di dalam firman adalah amalan yang dimakbulkan, yang diterima, yang akan melayakkan pengamal mendapat pujian dan ganjaran yang agung, yang tidak bakal luput dan pupus. Adapun orang-orang yang rugi ialah mereka yang sentiasa mengejar dunia. Allah Subhanahu wa taala telah memberi gambaran buruk tentang kedudukan mereka. Merekalah orang yang mengejar dunia semata sehingga lupa kepada akhirat, seolah-olah mereka tidak lagi beriman dengan akhirat. Boleh jadi mereka beriman tetapi tidak beramal untuknya. Golongan pertama ialah orang kafir yang kekal dalam neraka. Golongan kedua ialah orang fasik yang bakal mengalami kerugian. Nah, di dalam pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam pendahuluan Imam Haddad menyebutkan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan dengan kehendaknya ke dalam hati para ahli suluk kemahuan yang benar-benar membara. Kemahuan itu akan mendorongnya ke arah merentasi jalan kebahagiaan. Iaitu seseorang itu tidak mampu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah mendapat keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini tak ada seorang pun yang mampu untuk datang dekat selagi tidak mendapat keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau kita tengok di alam dunia ini, tak ada seorang yang mampu untuk yang boleh masuk saja-saja ke dalam istana raja kecuali setelah mendapat invitation, setelah mendapat iaitu undangan untuk masuk. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa taala ta'azamatuh, iaitu tidak seorang yang mampu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan setelah mendapat keizinan, setelah mendapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu untuk dia bertaubat kecuali setelah diberikan taufik untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemahuan ataupun desakan hati yang dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk mencari kebenaran, untuk mencari jalan yang lurus, itu merupakan perkara yang mendorong seseorang itu untuk merentasi jalan kebahagiaan, yang mana jalan kebahagiaan itu dilalui dengan dua perkara yang penting, iaitu iman dan amalan soleh. Iman dan amalan soleh, dan juga menghapuskan segala macam adat dan tabiat yang rapuh. Iaitu tabiat ataupun adat yang mana menjadi penghalang seseorang itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara adatnya adalah makan, antara adatnya adalah minum, antaranya adalah tidur dan sebagainya. Maka perkara-perkara ini jikalau seseorang itu ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perkara-perkara itu dia akan ubah agar supaya makan, minum, tidurnya akan menjadi perkara yang membantunya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. La ilaha illallah. Jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang keinginan, iradah, tentang iradah, kehendak. Ini barang siapa yang menginginkan dunia. Dalam ayat yang pertama tadi, ayat 18, Allah Subhanahu wa taala sebutkan barang siapa yang menginginkan dunia, maka kami akan berikan kepadanya dunia mengikut kadar yang telah kami tetapkan untuk dia. Ini rezeki yang telah kami tetapkan, itu sahaja yang dia dapat, dan juga kepada sesiapa yang kami ingin berikan. Maksudnya tak semua yang menginginkan dunia itu akan dapat apa yang diinginkan. Akan tetapi cukup dengan keinginan dia untuk mendapatkan dunia untuk dia mendapat kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keinginan terhadap dunia ini merupakan satu perkara yang hina ataupun yang tidak mulia. Wa man arada al-akhirah. Adapun orang yang menginginkan akhirat tidak cukup dengan keinginan. Adapun keinginan untuk akhirat itu tidak cukup hanya dengan kehendak ataupun keinginan ataupun angan-angan. Perlulah dia berusaha dengan bersungguh-sungguh. Wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min, sedang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang seperti ini adalah orang yang amal perbuatan mereka itu diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kejayaan seseorang itu di atas muka bumi ini terkait dengan kehendak dia di atas muka bumi ini. Kejayaan seseorang, kebahagiaan seseorang itu di akhirat nanti
terkait dengan apa yang dikehendaki olehnya di atas muka bumi ini. Keadaan seseorang, kebahagiaan, kecelakaan, keridaan, kemarahan, semuanya terkait dengan kehendak seseorang di atas muka bumi ini. Hadha taqsim. Ini merupakan perkara yang digariskan, garis panduan ataupun SOP yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang membezakan antara kejayaan dan kecelakaan, antara seseorang itu dapat masuk ke dalam syurga ataupun wali'adzubillah dicampakkan ke dalam neraka. Di antara seseorang itu mendapat keridaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Naam. Maka hanya dengan mengkehendaki dunia ini, seseorang itu akan mendapat kerugian, akan diazab dan dimurka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Akan tetapi sejak zaman berzaman kita dengar tentang dunia, ahli dunia. Akan tetapi apa yang dimaksudkan? Apakah yang dimaksudkan oleh dunia yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah dunia yang tercela yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut? Mal maksud bi kalimatid dunya al madhmumah. Adakah dunia itu hanya sekadar makan, minum, pakaian, rumah yang kita diami, kenderaan yang kita naiki dan sebagainya, ataupun harta yang kita usahakan? Adakah itu yang dimaksudkan oleh dunia? Adakah hanya dengan mempunyai perkara-perkara tersebut menyebabkan kita ini celaka ataupun kita ini dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Naam. Dan apakah pula maksud mengkehendaki akhirat? Adakah mengkehendaki akhirat itu menyebabkan seseorang itu tidak mempunyai apa-apa bahagian langsung terhadap dunia? Ya, ini apabila dia mengkehendaki akhirat, dia kena tinggalkan dunia itu secara keseluruhannya. Adakah itu yang dimaksudkan? Hadhihi ma'anin yatarattab 'alaiha manhaju hayatin na'ishuhu. Maka makna-makna yang benar apabila kita memahami daripada perkataan mengkehendaki dunia dan mengkehendaki akhirat akan menentukan keadaan kita menjalani kehidupan di atas muka bumi ini. Yang mana ianya dikenali sebagai, ataupun orang-orang yang menginginkan akhirat itu akan digelar ataupun diberi nama itu as-sair ilallah, iaitu perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kitab ini makna dia adab, iaitu adab-adab untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka insya-Allah kitab ini membahaskan tentang perkara tersebut, bagaimana kita mendekatkan diri kita ataupun bagaimana kita melakukan perjalanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita mendapatkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala dan bagaimana kita mendapatkan akhirat itu secara hakikatnya. Naam. Maka wa kullun fi hadhil wujud murid. Setiap orang yang hidup di atas muka bumi ini, dia ada kehendak. Sama ada dia mengkehendaki dunia. Mengkehendaki dunia itu hanya semata-mata untuk dunia, sehingga dia tidak mempunyai apa-apa hubungan, tidak ada apa-apa kehendak selain daripada dunia. Wa imma an yakuna muridan lillah. Ada juga orang yang mengkehendaki Allah Subhanahu Wa Taala dan ingin sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi insya-Allah kita akan bahaskan apakah maksud mengkehendaki dunia. Sebab itu yang perlu untuk kita faham sebelum kita masuk dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dimaksudkan dengan dunia yang tercela tadi? Ulama mengatakan bahawa ad-dunya huwa kullu ma wujida ala hadhihi al-ard fi hadzal alam. Iaitu dunia itu adalah setiap perkara yang terdapat di atas muka bumi ini yang mana yang diguna pakai oleh manusia. Wa ma dama yata'allaq bima yuriduhu al-insan. Naam. Jadi kalau setiap perkara yang diguna pakai oleh manusia di atas muka dunia ini, di atas muka bumi ini merupakan perkara dunia, jadi di manakah kehinaan dalam menggunakan dunia? Iaitu sebab dunia itu perlu untuk, iaitu kita perlukan makanan, kita perlukan minuman, kita perlukan pakaian, kita perlukan tempat tinggal dan sebagainya. Naam. Adakah hanya semata-mata dengan memakan, minum, memakai pakaian dan sebagainya akan dikira sebagai tercela? Sedangkan kalau kita tengok dalam kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka juga makan, mereka juga minum, mereka juga menaiki kenderaan dan sebagainya. Mereka berkahwin. Begitu juga zaman selepas itu tabi'in, tabi'in, orang-orang saleh yang diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka juga menjalani kehidupan seperti biasa, makan, minum,
mempunyai rumah dan tempat tinggal, dan kebanyakan daripada mereka juga mempunyai seperti orang-orang lain juga daripada perkara dunia. Jadi di mana letaknya keburukan dunia? Apakah yang dimaksudkan dengan dunia yang tercela? Jadi dunia yang tercela ini mempunyai dua asas. Yang pertama adalah kehendak hati, ta'allaqul qalb, yakni keterikatan hati dengan perkara dunia tersebut. Dan yang kedua, apabila hati itu telah mengkehendaki dunia, ianya akan menyibukkan tubuh badan orang tersebut untuk mengejar daripada dunia tersebut. Jadi apa maksud dia? Maksud dia yakni apabila seseorang itu dah suka kepada perkara dunia, khalas, dia dah tak ingin perkara lain. Yakni maksud dia untuk menginginkan dunia itu mengejar hanya keinginan hati dia, iaitu mengumpul daripada perkara-perkara dunia dan ingin mengambil daripada kenikmatan dunia. An ya'ish laha thumma yatarattab ala hadha anna waqtahu wa juhdahu wa fikrahu wa malahu al-jasad muwazzaf li hadha al-maqsud. Huna ta'ti al-ishkaliyah. Naam. La ilaha illallah. Naam. Jadi apabila seseorang itu menginginkan dunia semata-mata untuk mendapat kenikmatan dunia, maka seluruh waktunya, seluruh usahanya, seluruh tenaganya, seluruh fikirannya, seluruh hartanya hanya digunakan untuk mendapatkan dunia yang diinginkan. Tak ada perkara lain yang dia sibukkan kecuali ingin mengumpulkan daripada dunia. Yang mana pada hakikatnya manusia ini hanya memerlukan daripada dunia ini beberapa perkara. Manusia hanya memerlukan beberapa perkara di atas muka bumi ini. Yang mana kita sebutkan, yang pertama adalah makan. Yang pertama adalah makanan. Makanan untuk menguatkan tubuh badan manusia untuk hidup di atas muka bumi ini. Yang kedua, pakaian untuk menutup auratnya ataupun untuk agar supaya dia tidak merasa sejuk ataupun dan sebagainya. Yang ketiga, dia memerlukan daripada tempat tinggal untuk dia dan juga ahli keluarganya untuk duduk. Maka setiap orang di atas muka bumi ini memerlukan daripada 3 perkara. Tempat tinggal, makanan dan pakaian. Sama ada dia orang kafir, sama ada dia orang Islam, sama ada dia orang yang dewasa ataupun kanak-kanak, sama ada lelaki atau perempuan, sama ada dia berakal ataupun sebaliknya, waliyadzubillah, orang gila dan sebagainya, memerlukan daripada perkara-perkara tersebut. Naam, jadi apabila manusia memerlukan daripada perkara-perkara tersebut di atas muka bumi ini, maka akal manusia itu mula berfikir bagaimana untuk mendapatkan daripada perkara-perkara tersebut. Yang ini daripada zaman dulu sampai sekarang, macam mana nak dapatkan makanan, macam mana nak dapatkan minuman, macam mana nak dapatkan tempat tinggal. Jadi fikiran manusia itu apabila dah tiba waktunya, dia akan fikir macam mana nak dapatkan tempat tinggal, makan dan minum dan sebagainya. Insyaallah bima yatarattab ala hadhi thalathati asya'. Jadi makanan menyebabkan manusia berfikir macam mana nak mulakan pertanian. Untuk mendapatkan makanan, manusia mula berfikir untuk memburu untuk mendapatkan makanan ataupun daging. Mereka memikirkan bagaimana untuk menggembala kambing ataupun binatang ternakan. Untuk mendapatkan pakaian, manusia mula berfikir bagaimana untuk nak menjahit ataupun mengumpul benang ataupun bulu cotton dan sebagainya. Ma tatawar ba'da dhalik ila muassasat wa syarikat, yang mana lama kelamaan ianya berubah daripada hanya untuk mendapatkan cotton ataupun daripada benang dan sebagainya, lama-lama menjadi kedai, lama-lama menjadi satu kilang yang besar untuk menghasilkan daripada pakaian dan butik-butik yang menjualkan baju, asalkan dan rumah. Menjadikan manusia itu memikirkan bagaimana nak buat kilang batu, kilang cermin, kilang tingkap, kilang asas perubatan rumah, amalah, ada pekerja-pekerja, kontraktor dan sebagainya. Maka ini semua berasal daripada perkara-perkara yang diperlukan oleh manusia. 3 perkara tadi, makanan, pakaian dan juga tempat tinggal. Ja'alahu al-insan yahtaj ila alaqah bainahu wa bainal insan akhar. Maka kehendak-kehendak manusia ataupun keperluan-keperluan manusia di atas muka bumi ini menjadikan manusia itu memerlukan satu dengan yang lain. Liyahsul ila hadhil asya', untuk mendapatkan perkara-perkara tersebut. Sebab mungkin tak semua akan mempunyai makanan, tak semua ada pakaian ataupun buat pakaian, ataupun tak semua pandai buat rumah. Jadi mereka memerlukan satu dengan yang lain untuk mendapatkan perkara-perkara tersebut. Ja'alahul insan yufakkir ana ata'amal ma'al muzari'.
Kalau aku tak pandai untuk mendapat bercucuk tanam, maka aku kena bertaamul, mengenal akan orang-orang yang bertani supaya aku dapatkan makanan. Ahtaj ata'amal ma'al khayat illa akhud binafsi, yakni aku perlu mengenal ataupun iaitu membeli daripada pakaian. Kalau aku tak reti nak jahit baju sendiri, aku perlu untuk iaitu minta kemahiran orang yang pandai membina rumah ataupun engineer dan sebagainya, agar supaya mereka dapat buatkan rumah. Tarattab ala hadhil hajat alaqat bainal bashar. Maka keperluan-keperluan manusia ini menjadikan mereka itu perlu satu dengan yang lain. Hadhil alaqat bi ta'bitat al-bashar hasal bisababiha ikhtilafat wa tawafuqat fi wijhatin nazar. Dan keterikatan ataupun keperluan-keperluan manusia ini menjadikan mereka itu mengenal antara satu dengan yang lain dan perlukan pertolongan satu dengan yang lain, yang mana apabila manusia ini bertemu satu dengan yang lain, terkadang akan ada perbezaan pendapat dan ada juga yang ini mempunyai pendapat yang sama. Hadhil ikhtilafat tatawwarat bainal bashar ahyanan ila niza'at fi ma bainahum. Naam. Akan tetapi apabila manusia itu semakin maju, semakin berkembang dan sebagainya, terkadang berlaku perbezaan pendapat seperti yang kita sebutkan, dan perbezaan pendapat itu akan menjadikan seseorang itu terkadang berpecah. Naam, idza khusumat thumma tahawwal ba'da dhalik ila qital. Dan perbezaan pendapat kadang menjadi pergaduhan, dan pergaduhan menjadi perbunuhan. Ba'dul qaba'il yataqatal ma'a ba'dihha min ajli qit'atul ard alladhi yazra'unaha. Kalau kita tengok zaman dulu, mungkin orang berbeza pendapat ataupun berebut tanah dan sebagainya, sehingga terjadi pergaduhan. Ataupun orang-orang yang menternak di satu tempat, mereka perlukan tanah tersebut. Bila bergaduh, maka akan menjadi problem. Dan problem ni kadang-kadang, pergaduhan ini kadang sampai sekarang pun perkara yang sama berlaku. Tentang siapa punya kawasan tanah, nak tanam dekat mana, nak ternak dekat mana dan sebagainya, wahakadha. Maka perkembangan dan kemajuan ini bertambah pesat di zaman sekarang ini, sehingga terkadang menjadi krisis tak cukup makan, krisis tak cukup pakaian, ataupun perkara-perkara yang diperlukan oleh manusia tak cukup minum air dan sebagainya. Asbahatil masalah mahallun niza' bainal bashar, sehingga perkara-perkara yang diperlukan oleh manusia ini jadikan asbab untuk mereka itu sentiasa bergaduh ataupun berpecah. ثم تصاعدت الاختلافات بينهم يترتب عليه حاجات جديدة متعلقة بالدنيا هي حل هذه النزاعات. Maka pergaduhan dan perselisihan ini memerlukan perkara lain pula. Perlu adanya lawyer, perlu adanya mahkamah dan sebagainya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Perlu adanya kanun pemerintahan dan sebagainya, yang mana agar supaya manusia itu dapat hidup dalam keadaan yang aman dan tenteram. Hadhihi tatawurat atharat fi nafsil insan. Nah, maka perkembangan-perkembangan ini telah memberikan kesan kepada diri manusia, kepada hati manusia, sehingga hati dan fikirannya sentiasa memikirkan bagaimana dia dapat jaga kepentingan-kepentingan masing-masing. Yakni setiap orang akan memikirkan, okey, bagaimana aku dapat pastikan aku ada makanan, pastikan aku ada tempat tinggal, pastikan aku ada ni, bagaimana dia nak mengatur daripada kehidupan dia, sehingga dia tidak perlu risau daripada perkara-perkara tersebut. Macam mana aku boleh dapatkan ini dan sebagainya. Kaifat tajir fulani la yaghushuni fil bida'ah. Dan terkadang kita akan fikir juga, beli dekat tempat ni, yang mana tempat ni kita rasa ini lebih murah daripada tempat lain. Yang mana tempat yang lebih murah ni kita rasa yakni tuan dia tu tak menipulah. Compare yang kadang tempat yang lebih mahal, kita rasa macam orang ni ambil duit lebih dan sebagainya. Sara al-insan tamurru alaihi awqatuhu wa qalbuhu mu'allaqun bi syu'unil hayah. Maka manusia makin lama makin sibuk memikirkan tentang keadaan dunia ataupun kehidupan dunia itu yang dia perlukan, dan juga menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi di atas muka bumi ini, yang mana pada asalnya hanya keperluan penting. Dan disebabkan perkembangan ini, maka hati manusia ini menjadi timbul penyakit-penyakit hati. Timbul penyakit-penyakit hati. Yakni mula kita rasa buruk sangka kepada orang lain. Kenapa kedai ni mahal? Kenapa kedai ni dia bagi kurang ataupun dan sebagainya.
Lepas tu pula, kalau kita tengok orang ni lebih daripada orang yang lain, ataupun orang lain lebih daripada kita, kenapa dia dapat lebih, kenapa aku kurang, kenapa orang ni lebih pandai dan sebagainya, ataupun kenapa orang ni mempunyai daripada perkara-perkara dunia lebih daripada apa yang aku ada, maka ini akan menyebabkan hasad, penyakit-penyakit hati. Al-hasad rafaqu iskal akhar. Bila ada sifat hasad, dia akan rasa ada juga penyakit lain, kibar. Kita rasa patutnya aku ni lebih bagus daripada dia, kenapa dia dapat lebih. Syu'ur alladhi yutqin min alladhi la yutqin. Kadang-kadang orang yang rasa apa yang dilakukan itu lebih sempurna daripada orang lain, menyebabkan dia rasa patutnya aku dapat lebih, ataupun aku ni lebih hebat daripada dia, tapi kenapa dia dapat lebih. Alladhi indahu hasilah akbar min al-mal sar yash'ur annahu aqwa wa aqdar. Dan orang dan datang juga penyakit lain, yakni orang yang mempunyai harta yang lebih ataupun kemahiran yang lebih, dia rasa diri dia lebih hebat daripada orang lain. Waliyazbillah. Ini semua penyakit-penyakit hati yang datang daripada perkara-perkara dunia ataupun mengkehendaki daripada dunia. Alladhi istata'a an yunjannid majmu'ah minal bashar hawalaih. Orang-orang yang mampu untuk mempunyai pengikut-pengikut lebih ramai daripada orang lain, dia merasa diri dia ni lebih hebat daripada orang lain. Sara yatakabbar 'alal akhar. Dia rasa diri dia lebih hebat. Yang mana penyakit lain juga yang bernama ujub. Dia rasa diri dia lebih hebat daripada orang lain. Dia rasa pemikiran dia lebih bagus, lebih sempurna. Dia rasa akal dia, cara dia fikir lebih bagus. Cara dia mengurus sesuatu perkara itu lebih sempurna daripada orang lain. Bada'atil umur yataratab fi nufusil bashar bina'an ala silatihim bihadhid dunya. Maka masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia ataupun penyakit-penyakit hati yang timbul di dalam diri manusia ini adalah berdasarkan daripada ta'amul ataupun hubungan mereka sesama manusia di atas muka bumi ini dalam mendapatkan perkara-perkara dunia, dalam mendapatkan keperluan-keperluan necessity, asas daripada perkara dunia ini. Nufusul bashar lamma badat tamatta' taladzaz. Dan pada waktu yang sama, nafsu ni apabila dia mula merasa kenikmatan, dia mula merasakan kesenangan daripada perkara-perkara dunia yang dia dapat. Maksudnya bila dia kerja, dia dapat duit, kemudian dia dapat rasakan, nikmat bila ada duit ni, dapat beli pakaian yang mungkin lagi selesa, ataupun dapat membeli makanan yang lebih sedap dan sebagainya. Maka dia rasa kenikmatan tersebut, yang mana pada mulanya hanya untuk mendapatkan makanan, iaitu pada mulanya, yakni keperluan manusia hanya untuk mendapatkan makanan. Tapi makin lama, makin maju kehidupan, makin yakni perkembangan dan sebagainya, maka iaitu bukan hanya dia perlukan makanan, bukan hanya dia perlukan hanya baju biasa, akan tetapi dia mula nak baju yang jenis ni, ataupun makanan, contohnya nasi nak kala-kala. Kalau dulu kalau nasi biasa dah cukup, tapi sekarang ni nak pula, mungkin pagi nak nasi dagang, tengah hari nak makan nasi kerabu dan sebagainya, macam-macam kala. Jadi manusia ni makin lama kehendak dia makin banyak. Makin lama kehendak dia makin banyak. Nafsu tashtahi hadha an-naw' min at-ta'am thumma idza ra'a ghayrahu min an-nas yastati' an yatahaddath naw'an akhar min at-ta'am mudda 'aynahu ila alladhi fi yadi ghayrihi. Pada mulanya khalas apa-apa yang dia mampu untuk masak, dia masak. Akan tapi lama kelamaan dia start tengok pula. Zaman sekarang ni dengan adanya Instagram dan sebagainya, orang tu masak ni, orang ni masak ni, orang tu makan ni, orang ni makan ni, orang tu pakai ni, orang tu rumah dia macam ni dan sebagainya. Jadi kehendak dia makin lama makin bertambah. Kehendak dia kepada perkara dunia itu bertambah dan memerlukan daripada duit yang lebih. Asbaha yashahi ma 'inda ghairihi asbaha hadhun nafs atalazzuz bihadzal amr. Jadi keinginan manusia daripada dunia makin lama makin bertambah. Sebab apa? Dia duduk tengok orang lain. La ilaha illallah. Athiyab tatawwarat min syai' yastur awratal jasad insan. Baju yang pada mulanya hanya untuk menutup aurat manusia, untuk membezakan manusia dengan binatang, telah menjadi satu penilaian di antara manusia. Iaitu orang ni dia pakai baju lain daripada aku. Orang ni pakai baju yang dibuat daripada syarikat ni ataupun brand ni. Sehingga seseorang itu dinilai mengikut brand yang dipakai ataupun jenis pakaian yang dipakai. Thumma sar syarikat tasdalahu anwa'an malabith. La ilaha illallah. Sehingga hati dan fikiran manusia itu sibuk dengan memikirkan, macam mana aku nak dapatkan pakaian ni, macam mana aku dapatkan kasut yang ni, macam mana aku dapatkan jam yang itu dan sebagainya. Sar tufakir qimatul fulan. Jadi sehingga nilai seseorang manusia itu berdasarkan apa yang dipakai.
Dia pakai jam dia brand ni, harga dia macam ni. Dia pakai slipper brand ni, harga dia macam ni. Oh, ni orang ada status ataupun ada duit. Kalau dia pakai yang tak ada brand, yang biasa dan sebagainya, seakan-akan dia orang biasa dan sebagainya. Yalbas minasyarikah fulaniyah alladhi tasna' kadza kadza. La ilaha illallah. Naam. Dalam satu majlis kita tengok orang ni, oh masya-Allah dia pakai baju dah cantik dah. Majlis yang seterusnya bila kita pergi jumpa dia lagi, oh lagi cantik pakaian dia. Jadi pemikiran seseorang itu bila dia berjumpa dengan orang lain, sibuk dia tengok pakaian orang ni, dia tengok apa orang ni ada dan sebagainya. Bimakan al-amr aslan hajah yatajul insan. Yang mana pada mulanya pakaian itu hanyalah merupakan keperluan manusia untuk hidup di atas muka bumi ini. Kanal insan yahtaj ila maskan ya'wih. Pada mulanya manusia hanya memerlukan rumah untuk didiami. Akan tetapi lama kelamaan dipikir macam mana aku nak anak dah ramai, jadi perlukan bilik yang lebih di dalam rumah tersebut. Kemudian rasa ada keperluan untuk bilik tetamu. Kemudian rasa ada keperluan untuk nak ada taman di dalam kawasan rumah untuk dia lihat ataupun merehatkan, menenangkan fikiran dia. Kemudian dia fikir, oh dalam rumah ni bagus kalau ada swimming pool dan sebagainya supaya dia boleh berenang. Makin lama kelamaan lepas tu dia fikir pula, oh rasanya kalau daripada luar ni lagi cantik kalau keadaan dia macam ni. Kemudian daripada dalam sibuk kena kena ada wallpaper ataupun kena ada tiles kat dinding, kena ada marmar kat lantai dan sebagainya, yang mana sekarang ni ada interior designer dan sebagainya. Maka apabila orang lain datang ke rumah dia, datang tengok, oh masya-Allah orang ni ada taste, orang ni dia beli macam ni dan sebagainya. Masalahnya bukanlah pada apa yang diguna pakai oleh manusia. Masalahnya bukan dengan jenis rumah yang didiami ataupun apa-apa perhiasan yang terdapat di dalam rumah tersebut. Masalah bukan berada pada pakaian jenis apa yang seseorang itu pakai, ataupun cotton jenis apa, cotton daripada Jepun ke, cotton daripada Korea ke, ataupun apa-apa jenis. Begitu juga makanan, bukan makanan ikan apa dia makan, ataupun daging apa dia makan, ataupun masakan daripada negara mana yang dia makan. Akan tetapi masalahnya berlaku apabila kita mula menilai manusia itu dengan apa yang dimiliki. Masalahnya apabila kita mula menilai manusia itu dengan apa yang mereka miliki. Akbarul masyakil al-asr alladhi 'aishuhu an-nas fil 'alam al-yawm. Dan kalau kita lihat zaman sekarang ini, masalah yang terbesar yang kita hadapi di atas muka bumi ini adalah disebabkan orang mengejar daripada perkara dunia. Orang ingin memperbaiki ataupun menunjukkan bahawa mereka ini hidup dalam keadaan yang senang, ataupun menginginkan setiap apa daripada kehendak mereka, menunaikan ataupun memberikan setiap apa kemahuan hawa nafsu. Sehingga berlakulah peperangan yang telah menyebabkan kematian ribuan kalau bukan ratus ribu orang manusia di atas muka bumi ini tanpa hak yang benar. Apakah sebabnya? Kalau kita tengok, sebabnya adalah disebabkan kehendak manusia, iaitu pergaduhan di antara dua negara ataupun pergaduhan di antara rakyat dalam satu negara, merebut akan kekuasaan dan sebagainya. Pergaduhan di antara ahli keluarga disebabkan harta dan sebagainya, sehingga berlakulah qati'atul rahim ataupun berpecah di antara ahli keluarga. Ini mereka tidak ingin bersatu disebabkan dunia. Bainal amilin fil majalil wahid, ataupun pergaduhan di antara orang-orang yang melakukan perkara yang sama. Ini contohnya, la ilaha illallah, mungkin kalau kita bekerja dekat satu syarikat tu, dua-dua graduate yang sama berebut nak dapatkan pangkat ataupun nak menjadikan pengurus. Sebab apa? Sebab nak dapatkan perkara yang lebih hebat, ataupun nak dapatkan pangkat yang diingini perkara tersebut. Naam. Bainal usrah wal aqarib wal arham. Naam. Bahkan hatta di rumah yang sama, kadang-kadang adik-beradik bergaduh sebabkan nak dapatkan harta. Bila tak dapat harta, jadi bergaduh, tak berjumpa, tak bertegur sapa. Bahkan terkadang suami dan isteri bergaduh disebabkan dunia, disebabkan harta. Sekarang ni kalau kita tengok berapa banyak nisbah ataupun percentage orang-orang yang na'udzubillah min zalik, yakni ahli keluarga yang bercerai dan sebagainya, sehingga yakni tak ada keharmonian dalam rumah tangga. Dan anak-anak terbiar, anak-anak semua terbiar. Hadhil iskalat kabirah kathirah law bada'na. Kalau kita tengok perkara-perkara ini semua, dia punya problem dia bermula daripada
daripada kehendak manusia. Semuanya inginkan kebahagiaan, semuanya inginkan kejayaan, akan tetapi kebahagiaan dan kejayaan itu disalah tafsirkan. Yakni mereka tidak melihat kebahagiaan itu secara hakiki yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni kejayaan sebenar manusia itu adalah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mengikuti daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kejayaan yang hakiki, bukan dengan mempunyai dengan memenuhi daripada cita rasa, kehendak, hawa nafsu. Yakni nak pakai tu, nak naik kereta macam ni, nak duduk rumah macam ni, sehingga berlakulah pergaduhan dan sebagainya. La ilaha illallah, marja' kullu zalika ila nafsil insan. Maka semua masalah tadi, masalah dunia dan apa-apa yang masalah yang terkait dengan perkara dunia ini, semuanya bermula daripada nafsu seorang manusia. Walihadza aqsamallah, dan disebabkan itu Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan beberapa perkara-perkara yang agung di atas dunia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha. Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan waktu siang, dengan waktu malam, dengan matahari, dengan bulan dan sebagainya, dengan langit, dengan bumi dan dengan nafsu manusia. Untuk apa? Untuk mengatakan bahawa kejayaan manusia itu hanyalah apabila dia memperbaiki nafsunya, apabila dia membersihkan dirinya daripada sifat-sifat yang tercela, daripada kehendak-kehendak yang menghancurkan dirinya. Waqad khaba man dassaha, dan rugilah, celakalah orang-orang yang membiarkan nafsunya kotor dengan kehendak-kehendak dunia. Bersihkan hati itu dengan mengkehendaki apa-apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada perkara-perkara dunia. Tatakallamun an sa'adah. Naam. Terdapat perbezaan besar di antara satu orang yang mengkehendaki dunia ataupun ingin makan kerana ianya sebagai satu amanah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia makan kerana ini merupakan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga kesihatan tubuh badannya. Dia pakai baju disebabkan ini merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menutupi daripada auratnya. Dia menyediakan rumah untuk ahli keluarganya kerana ianya merupakan tugas yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Maka dia jalankan mencari rezeki untuk ahli keluarganya, memberi pakaian, memberi tempat tinggal, kerana ianya merupakan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga ianya merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam, diorang pun mendapat kenikmatan, yakni duduk kat rumah, nikmat. Orang-orang salih, orang-orang yang mengkehendaki akhirat, duduk dekat rumah mendapatkan kenikmatan. Naik kereta pun terkadang mereka naik kereta daripada kereta yang selesa dan sebagainya. Akan tetapi kehendak mereka dalam memiliki daripada rumah, kehendak mereka dalam memiliki daripada kereta ataupun membeli daripada makanan ataupun mengumpul daripada harta dunia ini bukan atas semata-mata untuk keinginan hawa nafsu, akan tetapi ianya terkait dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila mereka mendapati daripada perkara-perkara dunia itu, baik daripada rumah, baik daripada kereta, baik daripada makanan dan sebagainya, mereka sentiasa merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Disebutkan bahawa Sayyidina Imam Ali bin Zainal Abidin, Sayyidina Ali bin Abi Talib, menantu Rasulullah, sepupu Rasulullah, Sayyidina Ali bin Abi Talib, apabila ditanya, adakah kamu ni minum air sejuk ataupun air yang tidak disejukkan? Zaman dulu tak ada fridge. Jadi kalau nak minum air sejuk, diletakkan di dalam kulit kambing yang telah dah ditukar menjadi macam tempat simpan air, maka beg tu akan diletakkan di luar, di tempat yang boleh kena angin, kemudian dibasahkan beg tu daripada luarnya sehingga air di dalam beg tu menjadi sejuk. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Talib ditanya, adakah kamu minum air yang disejukkan ataupun kamu minum air yang biasa, iaitu yang tidak disejukkan? Maka Sayyidina Ali mengatakan bahawa aku minum air yang telah disejukkan. Kerana apa? Kerana di zaman itu ada orang-orang yang kononnya tidak menginginkan daripada perkara-perkara dunia, mereka tak minum air sejuk. Kerana apa? Dia kata, oh ini minum air sejuk ni macam orang yang suka dunia lah, senang kata. Contohnya kalau zaman sekarang ni minum air kopi biasa ke nak minum Starbucks, lebih kurang macam tu. Minum kopi biasa ataupun minum Starbucks. Jadi Sayyidina Ali dia kata, aku minum air sejuk.
Jadi bila ditanya kenapa, dia kata supaya apabila aku mengucapkan alhamdulillah sewaktu minum air yang sejuk tu, aku punya alhamdulillah itu daripada benak hatiku. Ini daripada bottom of my heart ni. Disebutkan alhamdulillah itu dia merasakan kesyukuran yang luar biasa atas kenikmatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Kadang-kadang bila kita minum air biasa, alhamdulillah. Tapi bila kita minum air yang sedap betul, dia punya alhamdulillah lain macam. Wahakadha. Jadi apabila seseorang yang kehendak ataupun hatinya itu sentiasa terkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apa-apa kenikmatan yang mereka alami, yakni apabila diberikan rezeki rumah yang selesa, apabila direzekikan dengan kereta yang selesa, apabila direzekikan dengan makanan-makanan yang indah, ini bukan hanya untuk memuaskan nafsu mereka, akan tetapi sentiasa merasakan ini merupakan pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kesyukuran itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, zat yang memberikan. Wahakadha. Jadi kadang-kadang orang dia tak nak ambil daripada perkara dunia, dia rasa diri dia sebab apa aku tak nak daripada perkara dunia, aku tak nak bermewah-mewah daripada perkara dunia. Tapi itu salah, seperti yang ditunjukkan dalam cerita Sayyidina Ali bin Abi Talib. La ilaha illallah. Naam. Adapun orang lain, ini dia makan makanan yang sama, minum minuman yang sama, pakai pakaian yang sama, tapi makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kereta yang digunakan ataupun yang direzekikan itu tidak mengingatkan dia kepada nikmat yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa yang digunakan itu hanya sebab memenuhkan keinginan hawa nafsu. Dia pakai baju sebab hati dia suka pakai baju tu, khalas. Dia tak ada ingat Allah, dia tak ada ingat yang memberi itu Allah, dia tak ada ingat untuk mensyukuri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia mendapat kenikmatan dunia itu hanya sekadar nikmat yang sementara ataupun hanya yang terkait dengan nafsu dia, tak ada terkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Naam. Jadi apa masalahnya dengan, salah ke kalau kita nak merasakan kenikmatan dunia ini tanpa kaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah salah? Ini kita nak merasakan kenikmatan, kita nak menikmati dunia ini tanpa kita kaitkan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah dia apa? Masalah dia kita telah salah ataupun kita telah tidak menjalankan amanah kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Kita diamanahkan untuk menjadi khalifah Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini, mensyukuri daripada segala nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan. Kita dicipta untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ay liya'rifun, untuk mengenal Allah. Dan Allah mengatakan sanurihim ayatina fil afaq. Allah Subhanahu Wa Taala akan menunjukkan kehebatan Allah. Ini setiap perkara yang ada di sekeliling kita ini patutnya mengingatkan kita kepada Allah. Makanan kita, minuman kita, tempat tinggal kita, ini semua menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita lupa Allah Subhanahu Wa Taala dalam menikmati perkara-perkara yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sekeliling kita, maka kita telah tidak menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Maka salah untuk kita menikmati dunia itu sebagai ini adalah dunia. Maka kita nikmati dunia itu dengan menghubungkannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa asbaha laysa lahu hadaf min hadhil hayat illa faqat tamattu' bid dunya. Naam. Kemudian ditanya pula, ma huwa darar? Apa pula kemudaratan dengan kita dengan kita mengambil nikmat daripada dunia itu hanya semata-mata kerana dunia. Dia punya mudarat dia adalah apa yang kita lihat sekarang lah. Orang jadi bergaduh. Orang bergaduh untuk nak mendapatkan dunia. Orang bergaduh untuk mendapatkan rumah. Orang bergaduh untuk nak dapatkan kuasa. Orang bergaduh untuk nak dapatkan pemerintahan. Orang bergaduh untuk nak dapatkan duit. Bergaduh nak dapatkan perkara-perkara yang mereka kehendaki daripada perkara dunia, sehingga banyak pergaduhan, banyak peperangan, banyak kemusnahan yang telah berlaku di atas muka bumi ini disebabkan keinginan mereka itu yang tertumpu hanya kepada perkara dunia dan melupakan tujuan utama mereka berada di atas muka bumi ini. Nah, dan nafsu ini ada masalah. Nafsu ada masalah. Apa masalah nafsu ni? Nafsu ni bila kita berikan apa yang dikehendakinya, dia akan mendatangkan dua perkara. Dua musibah. Musibah pertama, nafsu ni apabila kita memberi apa yang dikehendaki, dia tak pernah puas. Dia nak satu, okey, kita bagi satu. Lepas tu dia nak yang nombor dua, kita bagi nombor dua.
Lepas tu dia nak nombor 3. Lepas tu dia nak kita bagi nombor 3. Lepas tu dia nak minta nombor 4. Tak pernah habis. Sampai terkadang permintaan nafsu ni bila dia dilayan, dia akan minta perkara-perkara yang tuan dia takkan mampu. Mula diberikan apa yang dia mampu, tapi bila dilayan sampai dia minta perkara yang luar daripada kemampuan manusia, sehingga untuk mendapatkan daripada kemampuan tersebut, daripada keinginan tersebut, maka dia perlu melakukan perkara-perkara yang salah, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Apa perkara-perkara dilarang? Mulalah dia menipu, mulalah dia mencuri, mulalah dia memberi rasuah, mulalah dia mengambil daripada riba, mulalah dia menyakitkan orang lain hanya untuk mendapatkan keinginan diri dia, mulalah dia menzalimi orang lain hanya kerana duit dan sebagainya. Sebab apa? Pada mulanya dia layankan nafsu. Nafsu nak ni, bagi. Nafsu nak tu, bagi. Nafsu nak ni, sampai tak ada kesudahannya. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebutkan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Takatsur iaitu memperbanyakkan, iaitu mengumpul dunia ini lama kelamaan menyebabkan manusia itu lupa tentang negeri akhirat, tentang mereka akan pergi masuk ke dalam alam kubur. Ar-raghbah fi ziyadah mahma hawalat an turdiha lan tarda. Problem yang kedua tentang hawa nafsu ini adalah kullama aradta an turdiha sa'idat sa'adah muaqqatah. Ya, ini setiap kali kita nak menyukakan nafsu kita ni, dia hanya suka sekejap. Kita bagi, lepas tu dah sekejap je dia suka, lepas tu dia nak benda lain pula. Yakni kebahagiaan, kenikmatan yang dirasai oleh nafsu tu sekejap sangat. Tantahi fi dunya qabla al-akhirah. Dekat dunia lagi dah habis. Sekejap sangat. Dekat dunia tu pun sekejap je. Tahun ni beli kereta baru, 5 tahun lagi nak kereta baru lagi. 5 tahun lagi nak kereta baru. Mungkin kalau dilayankan, mungkin setiap 2 tahun dia nak tukar. Mungkin kalau dilayankan setiap tahun nak tukar. Begitu juga dengan perkakas rumah. Kalau boleh setiap kali raya nak tukar barang-barang rumah dan sebagainya. Wahakadha. Kerana apa? Kerana nafsu ni dia punya kenikmatan yang dia rasakan itu sangat sekejap. Dan disebabkan itu Allah Subhanahu wa taala jadikan akhirat itu kenikmatan dia luar biasa. Yakni kenikmatan yang dirasai oleh ahli syurga bila dia makan kali yang pertama, tak sama kenikmatan yang dirasakan sewaktu dia makan yang kali yang kedua. Kerana kali yang kedua tu lebih nikmat, kali ketiga lebih nikmat, kali keempat lebih nikmat. Wahakadha. Ilal abad, tanpa ada kesudahan. La ilaha illallah. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala tahu tentang nafsu manusia. Wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladzul ayun. Di dalamnya, kata Allah Subhanahu wa taala, terdapat perkara-perkara yang diinginkan oleh hawa nafsu ini. Kerana nafsu ni tak boleh nak dipuaskan di dunia. Satu, umur dia pendek. Yang kedua, benda tu tak pernah habis. Dan dekat dunia ni, yang ni kalau kita makan durian, yang pertama sama, kita makan musang king ke apa, musang king yang sama ataupun durian yang sama tu rasa dia masih sama. Tapi dekat akhirat, walaupun musang king yang sama, tapi yang kedua tu lebih sedap daripada yang pertama, yang ketiga lebih sedap daripada yang kedua. Wah, kata la ilaha illallah. Naam. Ya'til waqt tantahi li'annaha ta'allaqat bi sa'adatin ukhra li'anna sa'adah fi nafs wahmun. Kerana kenikmatan yang dirasai oleh nafsu itu hanyalah sebagai satu khayalan, yakni bukan satu perkara yang benar. Kita tidak akan mampu untuk nak tiba pada hakikat kenikmatan di alam dunia ni. Bainama alladhi yantaqil min muradin nafs ila al-akhirah tatamatta ya'kul ta'aman wa anwa' min at-ta'am. Naam. Adapun orang-orang yang menikmati daripada perkara-perkara dunia ini, akan tetapi digabungkan dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, merasakan daripada ianya pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia merasa kenikmatan, yakni dia merasakan bahawa diri dia sepatutnya tak layak untuk mendapatkan apa-apa. Akan tetapi setiap kali dia dapat daripada Allah Subhanahu wa taala nikmat makan, nikmat dapat merasakan kemanisan, dapat rasa itu, dapat rasa ini, dapat pakaian, dan bukan hanya satu pakaian dia rasa nikmat. Alhamdulillah, Allah bagi aku jubah, Allah bagi dia t-shirt, Allah bagi dia kain, semua dia wa in ta'udu ni'matullah. Ini dia cuba untuk mengira nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, walaupun mengiranya tak pernah habis. Kira akan nikmat Allah Subhanahu wa taala tak pernah habis. Dia merasakan nikmat kalau dekat rumah tu, masya-Allah, alhamdulillah, ada gula, ada garam, ada air, ada peralatan masak dan sebagainya, sehingga memudahkan dia untuk masak.
maka dia sentiasa merasakan nikmat yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat banyak sehingga dia tidak mampu untuk syukur. Jadi dia sibuk memikirkan bagaimana untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada dia sibuk memikirkan bagaimana nak nambah daripada keinginan hawa nafsu dia. Alhamdulillah dia bersyukur, alhamdulillah ada rumah. Dia membandingkan diri dia dengan orang yang lebih susah daripada dia. Tapi kalau dia membanding diri dia dengan orang yang lebih senang daripada dia, dia tak akan dapat bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Naam, dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan la in syakartum la azidannakum, kalau kamu bersyukur atas nikmat aku maka pasti akan kami tambah. Dan paling kurang penambahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah tidak akan dikurangkan. Maksudnya orang yang bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti dia berterusan nikmat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga disebutkan dalam hadis la faqra man iqtasad, tidak akan menjadi fakir orang yang bersederhana di dalam perbelanjaan mereka. Ini merupakan salah satu daripada asbab untuk berterusan daripada kenikmatan tersebut, iaitu tidak belanja mengikut hawa nafsu dan tidak berlebihan dalam perkara-perkara dunia, iaitu mengikut keperluan. Iaitu perbelanjaan itu mengikut keperluan, bukan mengikut bilangan jumlah yang masuk ataupun mengikut kehendak hati. La ilaha illallah. Naam. Dan perkara yang kedua, orang-orang yang mensyukuri daripada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, berbelanja mengikut keperluan dan mengikut daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mereka mampu untuk kontrol diri mereka. Mereka mampu untuk kontrol hawa nafsu mereka, bukan hawa nafsu mereka yang kontrol mereka. Masalah zaman sekarang ni, ramai menjadi hamba kepada duit, tapi bukan duit itu hamba kepada mereka. Walan yakuna mamlukan li nafsihi, dan orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ini pasti tidak akan menjadi hamba kepada nafsu mereka. Naam, alladhi ya'ish wa huwa dunya al-mubah walakin muridan lillah laysa lid-dunya hadha ya'ish qawiyan billah. Naam, jadi orang yang menggunakan daripada perkara-perkara dunia ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka ini hidup kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana dunia. Naam. Dan kalaulah nafsu mereka mula ingin meminta perkara-perkara yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan mengata, "La, ini tak boleh. Ini bukan hak aku, ini bukan milik aku." Maka dia akan menghalang nafsu dia daripada menginginkan perkara-perkara yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga terkadang nafsu kalau cakap, tak apa, kalau tak mampu boleh curi, kalau tak mampu boleh tipu, kalau tak mampu boleh menggunakan hilah begini dan sebagainya, maka dia akan mengatakan, "La, ini dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini tidak akan mendatangkan keridaan Allah, dan ini bukan tujuan aku untuk hidup di atas muka bumi ini untuk memuaskan hawa nafsu. Nah, aku hidup di atas muka bumi ini untuk mendapatkan keridaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala." Yang mana insya-Allah kita akan sebutkan tentang keinginan hawa nafsu dan juga bagaimana kita nak berusaha mendidik nafsu ini sehingga ia lurus melakukan perkara-perkara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Naam, jadi apabila nafsu ini telah tunduk dan telah taat kepada tuannya, maka dia sendiri, nafsu itu sendiri yang akan menyibukkan diri mereka bagaimana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Iaitu apabila nafsu seseorang itu telah dididik untuk mentaati perintah Allah dan mengikuti daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka nafsu itu sendiri yang akan mengajak tuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka siang dan malam itu menjadi asbab untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Iaitu siang dan malam, perubahan siang dan malam itu adalah untuk seseorang itu mengambil ibrah, mengambil iktibar, dan juga untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iktibar iaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila tiba waktu kematian, maka dia akan mati dalam keadaan dia bersedia untuk menghadap Allah dan Allah ridha kepada orang tersebut. Maka bagaimana dalam majlis-majlis yang akan datang ni, bagaimana kita dapat memastikan bahawa kehidupan kita di atas muka bumi ini adalah untuk mengkehendaki akhirat dan bukan mengkehendaki dunia. Hidup di dunia
menggunakan daripada perkara-perkara dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang direzekikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Yang ini mengguna pakaian, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang telah diperintahkan bagaimana untuk kita pakai dan menutup aurat. Dan bagaimana kita duduk di rumah dan sebagainya, bagaimana kita makan mengikut perintah Allah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang hidup seperti ini, maka dia akan sentiasa berada di dalam nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Naam. Jadi dalam perbahasan-perbahasan yang akan datang, antaranya kita akan bahaskan bagaimana untuk nak hidupkan ataupun bagaimana nak dapatkan keinginan, bagaimana nak dapatkan Allahumma salli ala Muhammad, kemahuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kemahuan ini yang akan memaksa, yang akan memandu orang tersebut untuk berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Naam. Dan bagaimana kita memastikan bahawa kemahuan ini sentiasa kuat membara di dalam diri kita. Terkadang kemahuan ini mungkin akan menjadi lemah sehingga kita menjadi malas untuk melakukan perintah Allah. Jadi bagaimana kita nak menjaganya dan bagaimana kita nak kuatkannya, dan bagaimana kita untuk menjawab daripada panggilannya. Kemudian apabila ada kemahuan, apabila kita menjawab daripada kemahuan tersebut, kita akan dapati bahawa perkara-perkara yang menghalang kita daripada menuju Allah Subhanahu Wa Taala, antaranya adalah dosa-dosa kita yang telah lampau, dosa-dosa kita yang telah lalu, di antara Allah Subhanahu Wa Taala, dosa-dosa kita sesama manusia dan sebagainya. Jadi kita akan bahaskan pada majlis-majlis yang akan datang ni perkara-perkara taubah, bagaimana untuk bertaubat, bagaimana untuk merealisasikan taubat itu dengan sebenar-benarnya. Kemudian apabila manusia itu telah bertaubat, maka dia akan mendapati bahawa perkara yang paling penting untuk dijaga adalah hatinya. Bagaimana dia merawat hatinya, yang mana mungkin terdahulu dia telah melakukan dosa, melakukan perkara-perkara yang salah yang menyebabkan penyakit-penyakit hati itu berada di dalam hatinya. Jadi bagaimana untuk membersihkan penyakit hati, bagaimana nak membuang daripada sifat-sifat yang tercela daripada hatinya. Maka selepas perbahasan at-taubah akan dibahaskan tentang bagaimana membersihkan hati daripada penyakit-penyakitnya. Kemudian apabila seseorang itu telah membersihkan hati, maka dia akan mendapati bahawa terkadang amalan-amalan yang dilakukan ataupun perkara-perkara yang dilakukan oleh anggota tubuh badannya, mata, telinga, pendengar, mata, telinga, lidah, tangan dan kaki, terkadang kotor. Dia akan dapati bahawa kadang-kadang dilakukan sesuatu amalan itu tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana dia nak jaga setiap daripada anggota yang dilakukan oleh anggota tubuh badannya itu adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita akan bahaskan juga perkara tersebut. Dan kita akan bahaskan juga bagaimana untuk nak memastikan bahawa tubuh badan kita, zahir dan batin, dalaman dan luaran itu bersih, seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara asbab untuk menjadikan anggota tubuh badan kita bersih adalah untuk melakukan fardu-fardu, perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akan dibahaskan juga bagaimana kita menghadirkan hati kita bersama Allah, akan dibahaskan tentang zikir, akan dibahaskan tentang solat fardu secara berjemaah dan solat Jumaat dan sebagainya, dan akan dibahaskan tentang bisikan-bisikan syaitan yang akan kita hadapi sewaktu perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana syaitan tidak akan biarkan kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan senang. Syaitan akan cuba menghalang kita sebanyak mungkin sehingga kita tersesat jalan ataupun kita berhenti daripada perjalanan tersebut. Naam, maka kita nak tahu, kita akan bahaskan di dalam kitab ini madakhil syaitan, iaitu jalan-jalan bagaimana syaitan itu menipu ataupun menghalang manusia daripada menuju Allah. Dan antara jalan-jalan ataupun tipu daya syaitan adalah dengan bisikan-bisikan yang akan datang. Jadi bagaimana kita nak tahu bisikan itu adalah daripada syaitan ataupun daripada malaikat? Adakah ianya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun daripada selainnya? Adakah ianya daripada diri kita sendiri, iaitu fikiran kita sendiri, ataupun daripada syaitan dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana kita akan bahaskan juga bagaimana kita menggunakan fikiran kita ini untuk
untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita gunakan fikiran ini macam mana kita nak plan agar supaya kita dapat sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang dikehendaki oleh Allah, yang ditunjukkan oleh Rasulullah dan juga oleh kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Taala daripada tabi'in, tabi'in dan sebagainya. Dan bagaimana kita nak tahu agar supaya kita tidak tertipu juga di pertengahan jalan. Kadang-kadang dah jalan, dah nak sampai ke tujuan, akan tetapi tersesat, tersalah jalan, aksiden waliyadzubillah, disebabkan ada perkara-perkara yang menghalang. Dan juga dalam kitab ini kita akan bahaskan tentang darjat-darjat nafsu. Nafsu ni ada dia punya tingkatan-tingkatan dia. Nafsu ammarah bisu, kemudian lawamah, mulhamah dan sebagainya, sehinggalah nafsu yang sempurna al-kamilah. Dan akan dibahaskan juga di dalam kitab ini insya-Allah tentang keadaan manusia apabila dia diberikan kesenangan, dan juga bagaimana apabila dia diuji dengan, ataupun apabila dia berada dalam kesusahan. Sama ada bila dia senang, macam mana perlu dia, bagaimana, apa yang perlu dia lakukan. Apabila dia susah, apa yang perlu dia lakukan. Dan juga bagaimana dia nak bertaamul dengan manusia di sekelilingnya, pun akan dibahaskan. Kalau kadang-kadang orang suka, kadang-kadang orang tak suka, jadi akan dibahaskan di dalam ini. Dan yang terakhir yang akan dibahaskan juga adalah tentang keperluan ataupun kepentingan untuk duduk bersama orang-orang saleh, yang mana apabila seseorang itu duduk bersama orang-orang saleh, maka ianya akan menjadi asbab, dia akan dibantu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang saleh ni seakan-akan signboard yang menunjukkan jalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan akan diakhiri dengan beberapa nasihat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkati daripada majlis kita dan pembacaan kitab Imam Haddad ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kefahaman dan berikan kita taufik untuk beramal dengan apa-apa yang akan disampaikan daripada kitab ini insya-Allah taala. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala ubahkan keadaan kita daripada keadaan yang lebih baik, bersihkan hati kita dan jadikan hati kita ini sentiasa lebih baik, sentiasa lebih bersih daripada sehari ke sehari sehingga kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri kita taufik untuk mendidik diri kita, mendidik ahli keluarga kita, mendidik anak-anak kita seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan seperti yang dikehendaki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. على هذه النية كلنا صالح جامع آخرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر رب الرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.